kita sambung lagi. Kita kenal lagi dengan non-parallel vectors. Okey. Non-parallel vectors maksudnya vektor tu contohnya macam ni lah. Satu ke atas, satu ke bawah, dia tak selari. Dia bersepah. Jadi, if P and Q are non-zero vectors and P and Q are not parallel, okay, maksudnya kat sini non-zero vectors ialah vektor bukan sifar. Kita dah tengok tadi sebelum ni, yang lepas, zero vector tu maksudnya dia tak bergerak. Kalau dia bermula di sini, dia tak bergerak. Dia di sini juga. Itu adalah zero vector. Okay. Jadi sekarang ni P dengan Q bergerak. Jadi dia adalah non-zero vector. Okay. Dan kemudian P dan Q juga tidak selari. Non-parallel. Not parallel ataupun non-parallel. Jadi kita katakan kalau ada apa-apa nombor lah. HP equal to KQ. So, kita akan kata H itu adalah 0 dan K adalah 0. Sebabkan dia tak selari, jadi dia tak boleh equal. Okey, boleh dengar? Clear tak setakat ni? Ke sangkut-sangkut lagi? Sebab cikgu tengok komen tu macam tak bergerak tu. Atau line cikgu yang sangkut ni? Okey. Cuba komen sikit. Okey tak setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Okey, right. Okey, Sabrina pun dah ada. Clear. Okey. So, boleh konsep yang ini? Alright. Jadi, kalau dia non-zero vectors dan dia juga not parallel, means apa yang ada depan P dan apa yang ada depan K, dia mesti equal to 0. Okey. So, cikgu tukar pada page yang kedua. Depan P. Depan P. Siapa tanya? Yang dekat depan P. Yalah, yang di depan, sebelah di depan P dan di depan Q. Okey. Jelas kan kalau tulisan macam ni? Besar kan? Cikgu dah prepare dulu supaya awak dapat tengok dengan lebih baik lah. Okey. Jadi, ni contoh soalan. Besar. Teacher belum besar tulisan je yang besar. Right. Okey. Given that M minus 1 vector A equal to 2n plus 1 vector B, where A and B are non-parallel vectors. Jadi bila dia sebut A dan B bukan parallel, non-parallel vectors, so kita nak cari the numerical values of M and N. Nak cari nilai M dan N. Jadi kita ambil saja yang depan A ni equal 0. Yang depan B ni pun equal 0. Dan kita akan dapat nilai M dan nilai N. Okay. Keyword dekat sini ialah non-parallel vectors. Okay, ni keyword dia. Okay. Yang ini okay? Simple je kan? Lambat sikit. Okay. Alright. Okay, sambung lagi. Non-parallel saja, teacher. Ya, non-parallel saja. Kalau dia selari, dia sama ajalah. Kita boleh tambah biasa. Tapi ni sebab dia tak selari. Jadi, dia tak boleh jadi equal. Okay. Okay. Sekarang ni, cuba tengok soalan ni. Okay. Hence, ingat lagi tak hence tu maksudnya apa kat sini? Hence. Kalau ada hence maksudnya apa? Kalau ada hence maksudnya apa?
Wah, komen korang lambat lah naik. Berkait. Betul Natara. Okey, good. Okey, jadi kalau ada hence tu maksudnya dia berkait dengan soalan A yang tadi. Mesti tengok yang tadi. Jadi tadi kita dapat M tu nilai dia 1 dan N tu ialah negative 1/2 kan. Okey. Sekarang ni dia kasih modulus A equal to 4. Maksudnya panjang vektor A itu ialah 4. And modulus B equal to 1. Okey, panjang ya Masya guna jawapan di atas, betul. Panjang B tu equal to 1. Jadi kita nak cari numerical values of modulus M plus 2A vektor A and modulus 4N vektor B. Okey, cuba korang kira dulu berapa nilai untuk M plus 2 vektor A. Modulus M plus 2 vektor A. Dan juga kirakan sekali modulus 4N vektor B. Okey. Tadi kita dapat M2 ialah 1. M equal to 1 and N equal to negative 1/2. Okey. Cuba kirakan. Kita tengok siapa yang bagi jawapan dulu. Ikut yang ada pada cikgu Feed siapa yang masuk dulu, komen siapa masuk dulu tu, itulah jawapan yang pertama M equal to 12 and M12 and tak apa, kira dulu. Jawab dua-dua. M12 N berapa? Jawab dua-dua. Jawapan dah ada kat bawah ni. Nanti cikgu buka kertas ni. N negative 2. Okay, M12 N negative 2. N negative 2. Okay. N negative 2. Alright. Nah, semua dapat N negative 2. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, yang penting cara nak tulis jawapan kan. Okey, jawapan akhir korang dapat. Okey, Akilah jawab lengkap. M12 N negative 2. Syafiqah Luqman jawab N sama dengan 2. Tak ada negatif Aina kata tak ada negatif. Sabrina kata ada negatif. Okey, 12 dengan 2. Ada kata 12 negatif 2. Okey, kita tengok jawapannya. Ni jawapannya. Okey. Modulus tak ada negatif. Jadi kat sini M ni kita ganti dengan 1. So kita akan dapat 3 lah. Vektor A. Kemudian 3 ni dalam modulus kan. So kalau keluar 3 juga. 3 darab dengan modulus A. Jadi modulus A kan diberi 4. So darabkan dapat 12. Okey. Untuk 4NB, N ialah negative 1/2. So darabkan kat dalam. Lepas tu dapat negative 2. So negative 2 nak keluar daripada modulus. Dia jadi positif. B ialah 1. Jadi dapatlah 2 darab 1. Dapat 2. Okey. Jadi modulus tak ada negatif. Okey. Komen korang lambat naik lah. Bukan tak ada negatif ke? Dah makin banyak? Tak naik Sama. Okey, faham. Alright. Okey, kita tengok soalan berikut. Next question. Soalan 2. Yang ini daripada awal cari sendiri. Sekejap Ya.
Sekejap. Y negatif 3. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, ni soalan yang kedua. Okey, take time. Cuba kira dulu. Okey. P and Q are non-parallel. So, dah ada keyword dia non-parallel kat sini. Such that X minus 2 vector P equal to Y plus 3 vector Q. Find the numerical values of X and Y. Okey, itu soalan yang pertama. Hence, macam tadi, if modulus vector P is 5 and modulus vector Q is 4, determine, nak cari yang ni pula. X, modulus X plus 1 vector P and modulus 2Y minus 5 vector Q. Okey. Cuba kirakan daripada awal. Nanti cikgu nak jawapannya semua. Jawapan X berapa, jawapan Y berapa. Just tulislah maksudnya. Okey. X2Y negatif 3. Laju Aina X2Y negatif 3. Lagi yang seterusnya. X2Y negatif 3 tu dah betul. Aina dah betul. Jawapan seterusnya. Marsha pun betul. X2Y negatif 3. Ilza. Okey, betul juga. Nanti next time kena ada background music lah. Tak ada tunggu korang buat ni, boleh buka background music. Sebab sunyi. Malam ni Haizulan dah tidur. Jadi sunyi sikit lah. Tak ada yang ganggu. Okey. Lagi-lagi. X2Y negatif 3. Dan jawapan yang seterusnya. Jawapan untuk yang ni. Jawapan untuk yang ni. Dan jawapan untuk yang ni. Belum ada lagi yang jawab. Okey. Izati X2Y negatif 3 dah betul dah. Okey, 15 dengan 44. Sabrina tak boleh kata P. Soalan dia minta P Bukan, soalan dia bukan minta P kan Sabrina? Bukan P equal to 15, Q equal to 44. Bukan. Keseluruhan modulus tu. 15, 44 memang betul. Saya dah tahu. Okey, 15 and 44. Okey. Alright. Okey, sudah ada yang dapat jawapan. Dia cikgu exposekan dia punya jalan kerja. Okey. Kali ni cikgu dah siap-siap dah. Jadi tak adalah waste time tengok cikgu tulis kan. Jadi kita boleh belajar lebih banyak. Okey, jadi yang pertama tu senang aja. Ambil yang depan P ni equal 0, dapat X equal to 2. Ambil yang depan ni equal 0, Y equal negative 3. Okey. Jadi yang ini masukkan je nilai, dapat 15. Yang ini dapat negative 11. Bila keluar dapat positif, darabkan 44. Okey, good. So yang ini, soalan ni selalu keluar dalam paper 1. Tapi jarang-jarang disoal lah. Okey. Cuma kadang-kadang bila disoal nanti dah lupa. Tak ingat non-parallel tu ataupun non-zero. Tak ingat macam mana nak buat. Okey, so settle yang ni. Kita nak masuk pula addition and subtraction. Okey, tarik Alright. Okay, addition and subtraction of vectors. Parallel vectors. Okay, bila kita nak tambah atau tolak pada vektor yang selari. Okay, vektor yang selari.
Jadi contohnya kalau vektor U dan vektor V are parallel vectors. Okey. Jadi kalau kita ada force, okey, kalau kita ada satu daya lah nak tambah atau tolak. Okey. Jadi kat sini sorry lah nampak tak selari kan. Tadi lukis dia tersenyet sikit tapi awak assume kan dia selari lah. Okey. So kalau vektor V ni force dia 4 Newton dan vektor U ni force dia 6 Newton. Jadi kalau kita nak tambah kedua-dua force ni, kita tambahkan saja. Jadi kita ambil modulus U plus modulus V. Okey. So kita akan dapat 10 Newton. Okey. So kalau V dengan U dia parallel tapi dia opposite direction. Nampak tak arrow ni turun ke bawah, yang ini naik ke atas. Jadi bila kita nak tambah, sebabkan dia arah berlawanan, so yang ini lebih force dia lebih kecil kan, 4 Newton. Jadi kita tolakkan yang panjang ni, dia opposite. Tolak ni sebab dia opposite. Kalau dia sama-sama arah, kita tambah. Dia opposite, kita tolak. Jadi kita ambil yang besar, tolak yang kecil lah. Okay, sebab force tak ada negatif kan. Okay. So setakat ni okay. Ada apa-apa nak tanya? Kenapa malam ni dia punya komen tu agak slow sikit bergerak? Clear tak? Suaranya clear tak? Okay. Alright. Okay. Okay. Kemudian tak ada apa, tak ada soalan. Depan dia U plus V teacher. Okay. Sebab kita nak ni kan menambah. Okay. Kita nak tambah kedua-dua force. Jadi bila tambah dua-dua force, kalau dia sama arah, kita tambah biasa. Tapi kalau force ni kita nak tambah, sebabkan dia bertentangan arah, jadi dia ditolak. Memang asalnya kita nak tambah force ni. Ni nak tambah. Disebabkan dia bertentangan arah, barulah jadilah dia tolak kat sini. Okey. Okey, Intan? Okey, bila kita tambah dua-dua vektor ni, okey, bila kita tambah dua-dua vektor, itu disebut sebagai vektor paduan ataupun kita sebut sebagai resultant vectors. Jadi kalau ada keluar dalam soalan resultant, jadi maksudnya adalah vektor yang ditambah, dua vektor yang ditambah. Okey, jadi kena ingatlah keyword ni. So kadang-kadang soalan ni boleh jadi soalan kebat, jadi dia akan guna perkataan resultant. Jadi awak kalau tak alert dengan perkataan ni, awak tak boleh nak buat. Kenapa tak 4 tolak 6? Modulus kan? Kalau 4 tolak 6 pun tetap dapat 2 kan? Sebab dia modulus. Force kena positif. Campur dengan fizik sikit. Okey. Betul Sabrina. Okey, so sekarang pergi pada page lain boleh? Kita continue. Okey. So kita pergi next. Tadi kan kita kenapa Alia? V tu 4. Betul. V tu 4 Newton. So, kenapa Alia? Okey. Cikgu tunggu Alia punya komen dulu. V tu 4. Betul ni V 4. Ini pun V 4. Kenapa kalau
Tak clear apa, Alia? Okey. Tak naik komennya, Alia. Tak apa. Tak sempat salin tak apa. Memang cikgu akan save kan. Tak clear sangat. Okey. Okey, so kita pergi seterusnya. Okey. Tadi parallel, sekarang non-parallel vectors. Okey, kalau non-parallel vectors, maksudnya vektor tu bersepah-sepah lah. Tak sempat salin tak apa. Yang penting fahamkan dulu. Dan cuba buat latihannya. Okey. Okey. Sekarang ni maksudnya okey je. Alright. Sekarang ni kalau kita ada dua vektor yang tak selari, non-parallel. Jadi ini sebagai vektor A, ini vektor B. Jadi kalau cikgu nak tambah vektor A dengan vektor B, vektor A kan dia melintang, vektor B kan dia menuju ke atas sebelah kanan. Jadi vektor A tambah vektor B. Dia kena berterusan. Kalau kita nak mulakan dengan A tambah vektor B. Jadi bila vektor A tambah dengan vektor B, resultant vektor dia adalah A plus B. Okey, yang ini kita panggil sebagai triangle law. Jadi kalau vektor A kecil ni, cikgu namakan dia AB dan vektor B ni adalah BC. Jadi kalau AB, vektor AB tambah BC, kita akan dapat AC. Okay. Ataupun kita boleh tulis vektor A plus vektor B equal A plus B lah. Equal to A plus B lah kan? Tak payahlah. Okay, yang tu je lah. Alright. Okay. Boleh triangle law? Yang ni akan digunakan dalam banyak kiraan lepas ni. Kalau awak tak clear yang ini, sangkut untuk kiraan. Macam potong. Okey. Maksudnya daripada rumah, daripada Pontian nak pergi STF. Daripada Pontian nak pergi STF. Ni STF kat sini. Pontian kat sini. Jadi sebelum tu singgah Angsana. Okey. Marsha daripada Pontian pergi Angsana dulu, lepas tu baru pergi STF. Tapi Izati daripada mana? Pahang tadi daripada rumah dia terus direct pergi STF. Macam tu lah cerita lebih kurang macam tu. Boleh? Itu yang senang nak ingat, Masya. Okey, jalan potong. Daripada dom nak pergi kelas, pergi singgah kantin. Kan lebih baik daripada dom terus pergi kelas. Okey, tak payah singgah-singgah. Oh, Kedah. Izati Kedah. Displacement teacher. Lebih kurang lah. Okey. Shortcut. Boleh juga kata shortcut. Okey. Alright. Tak payah singgah-singgah kan. Terus direct pergi kelas. Okey. Tu triangle law. Okey, ingat triangle law melibatkan segitiga lah kan. Jadi, dia mesti bersambung. Anak panah dia bersambung, baru shortcut. Shortcut tu sebagai jawapan. Okey. Kemudian kita ada lagi law yang lain. Kita ada parallelogram law. Okey. Parallelogram law ni dia melibatkan segi empat lah. Okey. Yang ni vektor A dengan vektor B bercantum tapi dia tak berterusan. Dia dilukis daripada origin yang sama. Kita mula daripada origin yang sama, daripada satu tempat yang sama. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Jadi hasil tambah dia akan pergi tengah-tengah. Jadi kita lukis AB ni jadikan macam parallelogram lah.
Jadikan dia bentuk parallelogram. Jadi dia seolah-olah macam sama je macam yang triangle law tadi. Kalau kita cantumkan dia, guna yang warna hijau ni yang cikgu cantumkan. Yang asal dia warna biru. Jadi A pergi ke kiri, B pergi ke kanan, tapi dia bermula daripada tempat yang sama. So kalau kita jadikan dia bentuk parallelogram, penghujung ni dia punya penghujung yang atas ni, so dia adalah tempat akhir untuk kita tulis jawapan dia. Musliha masuk kelas lambat ya? Pergi mana? Okey, boleh parallelogram. Dia lain sikit daripada triangle kan? Dia sebenarnya bila dia parallel, kalau sini B, ni pun B juga. Macam tu. Ada apa-apa nak tanya untuk parallelogram sebelum kita tengok law yang ketiga? Ada apa-apa nak tanya untuk parallelogram? Kalau tak ada apa, means cikgu anggap clear. Okay, sebab malam ni tak macam itu hari. Itu hari dia punya view, dia punya komen tu cepat sikit. Okay. Okay, Marsha dah wakil kata boleh. Alright. So, kita pergi pada yang ketiga. Alia, okay Alia? Yang ketiga, dia adalah polygon law. Okay. Kalau triangle law melibatkan triangle, parallelogram law melibatkan parallel. Okay, parallelogram. Polygon law dia melibatkan penambahan 3 or more non-parallel vectors. Okay, dia penambahan banyak segi. Jadi dekat sini kalau kita tujuannya daripada A nak pergi F, kita pergi ke B dulu. Okay, jadi AB plus BC plus CD plus DE plus EF baru sampai. Jadi inilah jawapan dia. Ini adalah resultant vector dia kat sini. Okay, resultant vector dia dekat sini. Okay, clear tiga-tiga law ni? Tapi yang paling banyak kita guna ialah ialah triangle law lah. Okay, any comment untuk yang 3 jenis law ni? Jauhnya melencong siapa tu? Yang kalau nak balik sekolah ni, lalu jauh, pusing macam-macam tempat singgah baru sampai sekolah. Itu dia maksudnya dia gunakan polygon law lah tu. Aisyah tanya apa? Mana Aisyahnya? Cikgu waktu live ni cikgu tak ada buka Telegram So kalau awak tanya dekat Telegram, cikgu tak boleh nak jawab. Kenapa semua tak one direction je for polygon law? Semua tak one direction. Kalau one direction semua, mana nak sampai? Kalau semua A, B, B, C, C, D, E, F makin jauh, langsung tak sampai, tak balik sekolah lah macam tu. Tu maksudnya tambah outing tu. Pergi melencong jauh, tak sampai-sampai sekolah. Tak boleh lah one direction kan. Dan namanya polygon. Polygon kan bentuknya pelbagai. Aisyah tanya ke atas. Okey, kejap cikgu scroll lah. Mana Aisyah tanya? Tak ada keluar lah Aisyah pertanyaannya. Aisyah tanya apa? Garisan tengah tu cikgu tambah. Dah hilang. Garisan tengah tu cikgu tambah atau memang ada parallelogram law? Okey.
Yang tengah ni, dia sebenarnya asalnya A dengan B. So, jawapan dia jadi tengah macam ni. Ni cikgu tambah sebagai jawapan dia. Ini penambahan A dengan B. Jadi, sebelum kita dapat yang tengah ni, kita kena jadikan dia parallelogram. Okay? Jadikan dia segi 4 selari. Jadikan dia segi 4 selari dulu. Jadi, bucu yang atas ni yang akan menjadi jawapan untuk A plus B. Okey. Nak cari resultant force AF tu kena tambah semua ke macam mana? Ya, mesti kena tambah semua. Sebab dari A nak pergi F tak ada laluan lain. Kita mesti pergi ke B, lepas tu pergi C, pergi D, pergi E, baru sampai F. Ini yang kita tunjukkan jalan panjang dia dulu. Macam mana perjalanan untuk sampai. Tapi jawapan dia sebenarnya direct. Macam tu. Bergegar, sorry lah sebab bila cikgu scroll handphone ni jadi handphone ni bergegar sikit. Kena ada starting point and end point. Ya, betul. Jawapan tu daripada starting point ke end point. Tak payah scroll. Depends on soalan lah kan. Yes, betul. Okay. Jadi okay, so boleh kita continue dengan soalan-soalan. Alright. Sekejap Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, ni bentuk soalannya. Kita tengok yang atas dulu. Jangan tengok yang bawah. Tengok yang atas dulu. Okey. Determine the resultant vector. Resultant vector untuk yang pertama P plus Q. Okey, P plus Q. Kejap, cari pen jap. Okey, P plus Q. Apa resultant vector untuk P plus Q? PR. P plus Q. PR. Betul-betul. Jadi, P plus Q dia akan pergi terus ke daripada starting point terus kita direct kepada end point. Jadi P plus Q ialah PR. Betul-betul. Tulis dia P R, jangan lupa nak panah di atas menunjukkan dari P ke R. Okey. Yang kedua, Q plus R. QS. QS. Okey, yang kedua tu adalah QS. Betul? Q plus R. Jadi starting dia Q, ending dia S. Jadi QS. Alright. Yang ketiga? Yang ketiga PR plus RS. PR plus RS. Excited. Okey, tak apa-apa. Kita cari siapa pemenangnya lepas dah habis live nanti. Cikgu scroll balik tengok siapa jawab dulu. Ada bukti kan? Okey. So sekarang PR plus RS.
PR plus RS, kita akan dapat PS. Okay, getting better. PS. Alright. PS. Yang last kali, PQ plus QS. 3 PS. Ya, betul, 3 PS. Anissa, betul. Yang ketiga PS, yang keempat pun PS juga. Okay. PS. Alright. Okay. So, kita sambung lagi. Soalan yang seterusnya. Okay. Nombor 3 tak faham? PS juga. Okey, nombor 3 ni PR plus RS. PR, dia kan bergerak ke atas sini. Kita guna pen. Okey. PR, dia bergerak ke atas sini. Okey, ni PR. Plus RS. Lepas tu dia pergi ke RS. RS sini. Jadi jawapan kita ni starting dia, ni ending dia. So, jawapan dia yang ni lah, PS. Alia tak jelas. Faham tak? Alia tak jelas yang tadi nombor 3 kan? Akan cikgu scroll kan bergegar lagi handphone cikgu. Okey tak Alia sekarang? Yang nombor 3 tu PR plus RS. Jadi PR tambah RS dapat ni. Ni starting pergi ke ending. Okey, faham? Alright. Okey. Tengok yang ni. Yang ni cikgu belum tulis soalan dia sebab nanti korang berebut jawab. Jadi kita tengok sikit-sikit. Okey, kali ni dia bentuk lain sikit. Jadi nak PQ plus PV. Okey, bila kita dapat gambar raja ni yang kosong macam ni. Jadi bila kita ada vektor, kita lukislah arrow dia. PQ. P ke Q buat arrow dia ke bawah. Jadi PQ awak nak plus dengan PV. Tapi PV dekat sini. So, apa jawapan dia? QV. Buat nombor 1 betul. Macam Anissa tu buat nombor 1. Dia senang kan? Okey. Jadi QV sini. PS sini. Jauhnya. Banyak jawapan bermain di minda saya. Haha. Okey, so yang mana jawapannya? PO. Okey, PO. Po. Okey, kita tengok jawapannya. Jadi sekarang ini kan kita nampak dia starting pada satu point yang sama. Jadi bila dia pergi bersepah macam ni tapi mula daripada satu point yang sama, so kita boleh apply parallelogram law. Jadi kita bentukkan segi 4 selari. So jawapan dia akan jadi di tengah sini. Jadi jawapan dia adalah PO. Okey. So PO tadi siapa yang mula jawab PO? Okay, cikgu dah guna 2 komputer, so cikgu boleh scroll cari. Oi, tak aci lah. Anissa bagi 2 jawapan. Okay, Anissa bagi 2 jawapan. PO, PS. Oh, tak boleh terima. Natra bagi PO. Okay. So, jawapan dia PO.
Ya, natural. Okey. Okey, faham. Alright. Okey. Ataupun kalau tak berapa faham, nampak tak, kalau kita nak gunakan parallelogram law, boleh juga kalau kita larikan, ini kan PV ni, dia kan selari dengan QO. Betul kan? Okey. PV ni selari dengan QO, boleh je kalau kita alihkan ke bawah. Jadi PQ tambah QO, QO ni sama dengan PV. Sama je dan kita akan dapat jawapan PO juga. Okey, so mana-mana cara pun boleh. Okey, soalan yang kedua, ni belum tulis ni, jadi korang tak boleh try dulu. Okey, so soalan yang kedua. Sekejap tengok balik. PV. Okey, kita nak tulis OP plus OR. Okey. OP plus dengan OR. OQ. Siapa jawab OQ ni? Natra lagi. Wah, Natra hebat. QO. Q1. Apa yang Q1, Ilza? Kenapa Q1 pula? OQ. Elisa OQ. OQ salah. Okey. Jadi OP dengan OR, kalau kita buat segi 4 selari, so kita akan dapat jawapan dia OQ. Aisyah dulu. Ya ke? Oh, cute pada cikgu. Alamak, hilang. Bang, betul kan? Sekejap hilang pula. Okey, so jawapan tak kira lah siapa dulu Nanti kita tengok balik tau. Nanti cikgu listkan siapa yang menang. Okey. Okey, soalan ketiga. Okey. Laju pula. Bila laju, cikgu dah tak dapat tengok siapa yang first. Okey, soalan yang ketiga. TS plus okey. TS plus TV. TS plus TV. Okey, siapa dapat TS plus TV? TO. Ni Aina dulu kan? TO. Okey. Wah, dah terror dah semua orang. Okey, jawapan dia TO. Right. Okey, soalan yang keempat. OQ plus OS. OQ plus OS. OR.
Wah, dayang dulu. Okey, OR. Okey. Betul. Wah, makin hebat eh. Alright. Okey, betul OR, betul OR. Okey. Sekarang ni kita nak pergi pada drawing pula. Okey, boleh continue? RO salah lah. Okey. OQ, kita pakai pen yang biru pula Okey. OQ ni, OQ plus OS. OS dekat sini. Okey, kalau kita confuse, kita alihkan, kita cari mana yang selari. Cikgu boleh ambil ni, cikgu transfer dekat tempat yang selari. Okey, transfer OS ni ke tempat yang selari. Okey, jadi dia selari kan, boleh transfer. Jadi kalau OS plus QR, OS pula. OQ plus QR, kita akan dapat jawapan dia dekat sini. OR. Okey, OR. Jadi kalau confuse nak buat cara parallelogram, kita buat cara triangle. Okey. Dah tambah seorang baru. Tengok. Tambah lagi seorang. Itulah. Itu. Kenapa Izati baru masuk semula Izati? Okey. So, settle yang ni. Kita continue lagi. Okey. Kali ni kita nak melukis pula. Korang tak ada kertas graf kan? Tak apa. Guna je kertas nota tu. Pakai buku kotak kan? Bawa balik tak buku nota? Okay. So, kita nak lukis. Draw the following vectors. Okay. Dia bagi vektor A ni 2 kotak melintang ke bawah. Vektor B ni menegar aja 4 kotak. Kira yang besar, kotak besar lah Kira kotak besar. 4 kotak ke bawah. Jadi A tolak B. Vektor A minus vektor B. Okey, bawa balik. Bagus Iris. Okey, vektor A minus vektor B. So macam mana kita nak lukis? Kita lukis vektor A dulu. Dah pukul berapa ni? Oh, baru 10.48. Baru 10. Baru pukul 10. Okey. So, macam mana nak lukis ni? Ni dah isyak Dah pukul 10 lebih pada isyak. Isyak pukul berapa? 9. 8 lebih. Okey. So, macam mana kita nak lukis? Okey. So, sekarang ni, kita akan lukis A dulu. Lepas tu, bila kita nak tolak B, maksudnya B ni, kita kena letak dia ke atas A ke bawah A. Which one? Kan kita ada A, kita nak letak B. Okay, let's say cikgu letak A. Okay, letak A. Ni A. Okay, ini A. Kan cikgu nak tolak B. So, macam mana? Atas, ke bawah, ke atas? Ke bawah. Bawah. Iris kata bawah. Okey, yang memula kata bawah tadi
Anissa. Ke bawah. Okey. Tak faham Aina. Nurul Aina, Nurul Syafiqah. Okey, macam ni. Sekarang bila kita tolak ni maksudnya A tambah negatif B kan. Jadi bila dia tambah, dia mesti berterusan. Bila kita ni starting point untuk A, dia stop kat sini. So dekat sini lah B kena sambung. Okey. Tapi B tu negatif. Kalau positif dia turun ke bawah. Okey, ni starting dia, ni ending dia. Jadi kalau dia tolak means dia negatif, dia akan pergi ke atas. Jadi daripada ending A, ni dia akan pergi ke atas. 1, 2, 3, 4 kotak. 1, 2, 3, 4. So B bila pergi ke atas, dia akan jadi negatif B. Okey Alia. Zuran kata Alia tulis tak faham maksud teacher. Okey. Tulis. Okey, faham. Okey, apa Masya? ONNEC kan ke teacher? Typo ke? Okey, faham. Jadi sekarang ni belum kena sambungkan line tu sebab negatif vektor ke? Ya, betul. Sekarang ni belum ada jawapan. So jawapan dia ialah daripada starting point kita lukis tadi sehingga kat mana kita stop yang akhir. Ni akhirnya kan? Alia, sama je Alia. Okey, kalau ni dia keluar dalam paper 1. Jadi kalau paper 1 dia ada sediakan terus tempat untuk jawab yang ada kotak-kotak. Jadi awak jawab lukis kat situ. Selalunya keluar dalam paper 1 lah. Okey, Alia beza bukan keli yang bentuk approximate tu untuk vektor tu kan. Boleh je tegak, boleh berombak, boleh sama je. Berombak, tegak, sama je. Okey, typo Masya. Kalau A plus B, okey, kalau A plus B, B tu akan turun ke bawah. Sebab B yang positif tu dia turun ke bawah. Ni B biasa. Jadi kalau A plus B, ini A, B turun ke bawah. 4 kotak. Okey. A plus B. Okey. Alright. Jadi jawapan dia sekarang kita kena cantum lah. Kalau tak ada yang ni means tak lengkap. Jadi bila jawapan dia biasanya kita akan buat 2 kali arrow-nya. Ini adalah jawapan dan tulis ini ialah A minus B. Okey. Padam. Tulan jangan. Okey. So ni yang complete lah. Jadi A minus B. Jadi kat sini jawapan dia A minus B. Okey, faham Alright. Sekarang ni kita nak pergi pada yang kedua. Okey, so kita tengok yang kedua. Gunakan A dengan B yang sama tau. A tu, okey, kita letak kat tepi sini lah. Supaya tak terlupa kan. Okey. Sekarang ni kita nak buat A plus 1/2B.
Okay, A plus 1 over 2 B. Jadi, kita lukis A dulu. Bila lukis A, kita kena adjust lah sama ada nak lukis kat atas ke, kat bawah ke. Kita tengok pada soalan tu. Kita adjust dulu. Jadi, kalau kita lukis A dan dia nak plus 1 over 2B. 1 over 2B ialah half. Apa dia, Alia? Macam mana nak tahu arrow tu ke arah mana? Kita tengoklah. Plus ke, minus ke. Jadi, betul. Kena ada starting and ending point. Okay. So, sekarang, kalau kita ambil A ni, dan kita nak plus separuh daripada B. Separuh B ialah 2 kotak. Dan dia adalah positif. Means dia akan pergi ke bawah. Kalau satu arah, tak ada end point. Betul. Okay. So, sekarang ni, jadi kita nak buat A plus half B. So, dia akan turun ke bawah. Jadi, kita lukis dia dekat atas pun okey lah kan. So, nanti nak turun ke bawah. Okay. So, sini adalah A dan plus half B. Jadi, turun ke bawah separuh. Half. 2 kotak cukup. Okay, 2 kotak. Sebab dia separuh daripada B. Jadi, jawapan dia, jadi yang ini adalah A. Yang ini 1 over 2 B. So, ni jawapan dia. Okay. Jadi, anak panah dia daripada starting ke ending point. So, ini adalah A plus 1 over 2 B. Okay. Okay, clear. Alright. Okay, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kali ni 2A minus 1 over 2B. Okay, 2A, 2 kali A. 2 kali A maksudnya panjangnya akan jadi berganda macam tu. Okey, panjangnya berganda dan tolak 1 over 2B. So, dia akan naik ke atas lah. Okey. So, sekarang. Okey, bagus. Clear. Okey. So, sekarang kita nak turunkan A ni 2 kali. Lepas tu nak naikkan ke atas sebab dia negatif. So, turun yang ni turun sekali untuk A. Turun lagi sekali untuk A lagi 1. So, sekarang dah 2A. Soalan ni memang nak minta lukisan. Okey. Jadi, 2A minus 1 over 2B. Okey, kalau minus, dia ke atas lah. 1 over 2 dia kan 2 kotak. Jadi, dia naik ke atas 2 kotak. Ini minus 1 over 2B. Okey. Jadi, jawapan dia turunkan. Sebab ni starting, ini ending. Jadi, cantumkan. Jadi, anak panah akan turun ke bawah. So, ini adalah 2A minus 1 over 2B. Okey. Okey. So, faham. Alright. Okey, sekarang kita pergi pada D. Okey. D. A plus 3 over 4B. Okey. 3 over 4B maksudnya berapa kotak? 3 over 4B maksudnya berapa kotak?
Lambat feednya. Okey, tak apa. Yang penting awak dengar lah kan. Alright, so A plus 3 over 4B, di A turun ke bawah. Plus 3 over 4 nak kena turun ke bawah dalam 3 kotak. Betul. So, kita turunkan A. Ini A. Dan kita turun ke bawah lagi 3 kotak. Tapi nak lukis ni kena guna pembaris tau. Jangan free hand macam cikgu. Mesti guna pembaris. Kalau tak guna pembaris, salah Alright. Okay, yang ini adalah jawapannya. Tulis balik A plus 3 over 4B. Okay. Kena faham betul-betul sebab nanti bila buka sekolah, cikgu dah tak ajar lagi tajuk ni. Cuma bagi latihan ajalah. Okay, so kalau tak clear dalam masa cuti ni, ulang-ulang tengok video ni. Sampai boleh faham. Okay. Okay, settle yang ini. Tengok next question. Okay. So, yang ni pula. Kali ni A, B. Satu turun ke kanan. Satu lagi turun ke kiri. Okay. So, A plus B. Cantumkan aja. A plus B. A turun 2 kotak. Plus B. Turun ke sini pula. Ini adalah B. Ini A. Ini B. Dan cantumkan. Anak panah turun ke bawah. Tak muat tempat pula ya. Tulis kat belah sini lah Tambah kertas lah. Tak muat pula. So, sini adalah A plus B. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Lain okey tak? Macam slow sikit ni. Tak ada. Okey, so clear. Okey, so kalau itu cikgu laju je sikit Okey. So A minus 2B. Jadi A yang ini minus 2B maksudnya kita perlu bergerak dia ke atas. Sebab ni positif ke bawah, negatif ke atas. Dia nak naik ke atas. Jadi yang ini untuk A. Ini untuk A. Minus 2B. Sampai ke atas sana Okay, minus 2B. Okey, ini adalah minus B. Kalau minus 2B, naik lagi 1. Right. Patutnya bawah lagi sikit kan. Okey. Ini adalah minus 2B. Jadi, jawapan dia cantumkan. Anak panah ke atas. A minus 2B. Oh, ada loading Oh, mungkinlah tersangkut tadi. Okay. Stop Alright. Baru okay. Kiraan kotak sebenarnya macam mana? Okay. Sekarang ni, B ni kan 2 kotak. So, 2A cannot hear. Tak clear Okay, sebab cuaca hari ni kan hujan, jadi line tak apa elok kot. Tak apa, nanti boleh repeat tengok video. Okay, repeat.
broadcast interrupt. Oh, dekat sini macam okey je. Nanti korang ulang balik pada video Memang macam sangkut-sangkut sikit. Komen korang pun keluar tak berapa cantik. Okey, kita tengok lagi yang C. 2A plus B. 2 vector A plus vector B. Okey, 2A dia maksudnya A ni nak turun 2 kali lah. Plus B nanti dia turun lagi ke bawah ikut arah B. Jadi 2A. Kita ambil okey daripada mana? Daripada sini. 2A. Takut tak muat. Plus B. Plus B. Ambil daripada atas lah Okey, 2A. Ini 1A. Ini lagi 1A. Jadi 2A. Stuck Oh ya ke? Jadi gelap Pada cikgu nampak okey je ni. Cikgu guna 2 komputer. So dua-dua okey. Oh dia orang kata dah habis. Oh hilang. Line tak apa elok. Line dorang. Line korang kot. Ini okey. Stuck Okey. Hitam legam. Oh. Ini okey. Line dorang. Okey. Dah clear tak line-nya? Masih gelap ke? Loading. Tadi ni okey. Alright. Okey, cikgu pun okey je. Tapi ada yang tak apa okey ya. Kita tunggu sekejap. Jangan risau, kan ada video je nanti. So nanti repeat balik, cuma tak live lah kan. Okey. So 2A plus B. B turun ke bawah. Okey, cantumkan. Okey. Okey tak line-nya? Anissa tak dapat Anissa dah okey ke tak? Anissa dah hilang. Kan, tak apalah, kita continue je lah dengan siapa yang ada. Okey, dah ada balik. Alright, okey, so kita teruskan lagi. Okay, so 3A minus B, 3A. 3 kali A 1 2 3. Okay, ini 3A minus B. So, kena naik ke atas lah. Naik ke atas. Okay, ini minus B. Okay, jadi jawapan dia panjang sikit nak kena line ni. Okay, you are back. Welcome back. Alright. So, jawapan dia agak jauh sikit. So, this is 3A minus B. Okay. Okay. Anak murid cikgu dah ada balik semula. Dah 20 orang semula. Tadi dah berkurang. So, nak datang balik 20. Tapi 5 orang missing. Rasa macam malam ni tak ada. Ilani tak macam tak ada kan? Ya tak? Cikgu macam tak nampak Ilani. Tengok orang Kedah pun okey ni. Okey, jauh-jauh tu pun okey
Ya ke Izzah? Ila ni lockdown. Wah, komputer pun lockdown sekali. Okay. Okay, so settle yang ni question 5. Nak pergi pada question 6. Dah mula dengan kiraan yang menjurus kepada paper 2. Okay, ready? Siapa yang ngantuk tu pergilah minum kopi ke Nescafe ke, buat teh panas sikit ke apa ke. Dating. Tapi Ila ni memang tak ada. So 5 orang yang missing tu siapalah tu? Rasa-rasa macam Adriana tak ada, tak muncul pun nama Adriana. Ilani, siapa lagi yang tak muncul? Lisa ada. Siapa lagi nanti nak kena semak je siapa yang tak tengok ni. Okay, so kita, kalau kat kelas kita take 5 kan, so kat sini tak payah take 5 kot Okay, kita terus pada question 6. Syifa pun tak ada Engku ada. Tadi engku ada. Kan, engku ada tu Alright. Kita pergi pada question 6. Yang ini dah mula susah sikit lah. Atin tak ada. Afia. Afia tak ada Melancong Okay. Hami tadi ada. Sebelum Intan masuk tadi, Hami dah masuk dulu. Tengah proses Okay. Hami memang ada. Okay. So, okay, yang ini, kiraan yang ini kena tengok betul-betul sikit Okay. Ready? Alright. Okay, kita dah take 5 tadi kan? Alright. Okay, sekarang question 6. Express in terms of A, vector A and vector B, ataupun vector A or vector B. Sama ada A saja atau B saja ataupun kedua-duanya. Akila pun ada tadi kan? Awal-awal tadi Akila ada. Tak tahulah kalau line tak elok dah terkeluar. Okay, sekarang kita tumpu pada soalan ni. Ni starting untuk awak nak kira. Okay. Sekarang ni express in terms of A and or B. Jadi nak cari AM, vektor AM. So, macam mana nak dapatkan vektor AM? Jadi, pada gambar raja ni, kalau bila soalan kata AM, so kita terus buat arrow pada A ke M. Sebab kalau dalam soalan untuk paper 2, gambar raja ni lebih besar sikit, banyak sikit cerita dia. So, kita akan perlukan mungkin AM untuk menjawab soalan yang berikutnya. Dan arrow ni penting untuk kita tengok macam mana triangle law yang kita nak gunakan. Okay. A plus B. Oh, tak. Ini. Oh, A plus B jawapannya. Oh, cepat. Belum sempat ajar lagi Hebatlah korang dengan vektor ni. Senang kan vektor ni? Alright. Iris jawab dulu. A plus B. A and B. Intan kata A and B. Okay. Jadi dekat sini, dia ada step. Okay. Memang jawapan dia A plus B. Tapi cara nak tulis jawapan dia. Okay. So, kita mesti tunjukkan triangle law dulu. Sebab, bila kita tunjukkan triangle law, kita dapat satu markah. Jadi, AM, kalau triangle law, AB pergerakan dia plus B
M. Betul? Alhamdulillah dah balik Okey, A plus B, Aina lah teacher. Aina. Oh, Aina jawab dulu A plus B. Okey. Aina jawab A plus B. Alright. Okay, so AM, AB tambah BM. Okay, AB tambah BM. So, AB ialah A plus BM ialah B. Okay, so A tambah B. Dekat sini, nampak tak? Sebenarnya, kalau awak refer balik yang tadi, yang awal-awal tadi, masa lepas kita belajar 3 law tu, tengok kat sini sebenarnya, AM ni, bila kita tambah, nampak tak? Ini dengan ni sama. So, yang depan dan yang belakang sama kat sini. Okay. So, dia bila kita nak cari AM, jadi dia dah sama macam kita potong B ni lah. Macam potong B. Kita akan dapat jawapan dia. Okey, macam yang tadi ni. PR tambah RS. Jawapan dia PS. Nampak macam kita potong R tu. Macam kita hilangkan R tu. PQ tambah QS. PS. Kita ambil depan dan belakang sebagai jawapan. Okey, depan dan belakang sebagai jawapan. Oh, ni macam tersangkut-sangkut lagi Okay tak? Macam tak ada komen yang naik. Cikgu takut terhilang ke? Okey. Okey. Ada pewakil, Sabrina. Okey. Sekarang ni nak cari AC pula. Okey. Alright. So, cikgu on aja Okey, good. Okey, untuk cari AC. Okey. AC. Cari triangle law dia dulu. AC kat sini. So, kita boleh gunakan apa triangle law dia? AC. Nak dapatkan AC, kita nak gunakan yang mana? Nak guna AB plus BC atau AM plus MC? Yang mana satu? Dua-dua akan dapat AC. Okay, A plus 2B. A plus 2B memang jawapannya. Tapi cikgu nak triangle law dia. Nak guna yang mana? AB plus BC atau AM plus MC? Yang mana satu? AM plus MC. Intan kata AM plus MC. AM dengan MC. Boleh tak kalau cikgu nak guna AB dengan BC? Boleh tak guna AB dengan BC? Oh, loading Oh. Okey. Boleh. Okey. So, ada banyak cara. Jadi, terpulang. Kita nak guna cara yang mana. Tapi, jawapan tetap sama. Okey. Mula, kalau cikgu nak gunakan AB plus BC. Jadi, AB kita ialah A. Vektor A. BC sebab M ni adalah midpoint. Oh, cikgu lupa tulis M itu adalah midpoint. Okey, jadi ni B, yang ini pun B juga. Jadi BC ialah 2B. Okey, kalau kita nak gunakan AM
plus MC. Jadi AM itu dapat kat atas tadi kan? A plus B dan MC tu ialah B. Kita tak boleh tinggalkan jawapan ada dua vektor yang sama macam ni. Jawapan akhir mesti ada satu saja vektor A dan satu saja vektor B. Kalau jawab macam ni tak selesai. Ni bukan dalam lowest term. So kita kena simplify lagi sampai dapat satu saja sebutan vektor A dan satu saja sebutan vektor B. Okey. So tu dua cara. Ni okey, sama ada nak guna cara yang pertama ataupun cara yang kedua, tetap dapat jawapan. Okey. So ada nak tanya apa-apa sebelum kita continue lagi? Oh dah 11.30 hampir. Nak live sampai pukul berapa ni? Ada beberapa soalan lagi. Ada 2 soalan lagi. Okey. So, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, cikgu bagi soalan yang ke-7. Komennya sangkut Okey, so cikgu teruskan. Okey. Kenapa MC 2B? Okey, sebab M ni adalah midpoint. Cikgu terlupa nak tulis dekat soalan dia adalah midpoint. Sebenarnya kena tulis kat soalan tu. M itu adalah midpoint. Kenapa Alia? Panjang sangat U-nya tu cikgu. Kenapa? Alia nak bertanya ke? Kalau tak ada, cikgu nak terus ke question 7. Okey, kita pergi pada question 7. Okey, 80 equal to 3 over 4AB. Kita nak cari find OB, vektor OB. Dan yang keduanya vektor OT. Okey, cuba buat dulu sebelum cikgu tunjuk jawapan. Dapatkan vektor OB. Jadi kalau pada gambar raja tak ada pun sambungan antara O dengan B. So kita boleh tambah sendiri. Okey, buat anak panah. Dan dekat soalan dia kata vektor AT. So kita boleh tambah anak panah kat sini. Okey, cuba kira dulu. Apa-apa hal pun kena tulis triangle law dulu. Jadi kita tunggu siapa yang dapat jawapan OB. Kalau dah ada seorang dapat, dan cikgu akan terus tunjuk jalan kerja. Belum ada yang dapat? Ke komen tu stuck lagi ni? Sebenarnya jelas jalan kerjanya. Nampak dah. Kalau OB ni OA plus AB. Okay. Sentiasa kena make sure tengah ni sama dan kiri kanan dia mesti sama dengan soalan. Starting sama dengan yang starting soalan, ending dengan ending. Okay. So OA memang jelas adalah 2A. Macam mana dengan AB?
Memang dia punya comment stuck sekali masuk banyak-banyak terus. Apa yang tak dapat? OA plus AB, alright. 4B plus 2A. 4B. A plus AB, okay. 4B, betul. Jadi AB ni sama panjang dengan OC, so dia adalah 4B. Jadi jawapan yang pertama ialah 2A plus 4B. Okey. Tengok yang kedua untuk cari OT. OT. OC plus BC sebab sama je kan. OC plus BC. Ya, betul. Boleh juga. Marsha boleh. Marsha pula. Intan boleh. OC plus BC. Memang sama. Sebab tu ada banyak cara. So, kita boleh guna cara mana-mana pun. Jadi, jawapan dia sama. OA plus OT, Alia tak boleh. Tak boleh OA plus OT. OC plus CB. Okay. OC plus CB. Yes. Tadi AT plus OA. Tak boleh. Starting mesti O, ending mesti T, tengah-tengah sama. Tu caranya. Iris kata OA plus AT. Okey, OA plus AT. Okey, betul. OA plus AT. Plus AT. Okey. Dah kembang lah tulisan cikgu ni. Jadi, OA tu betul semua orang boleh je guna apa-apa. AT. Okey. OA ialah 2A. AT kalau AT kita ambil dekat soalan ni 3/4 AB. So kita tulis kat sini 3/4 AB. Kita buat step by step. Jangan kelang kabut, jangan nak shortcut jalan kerja cikgu. AB. Okey, AB ialah 4B. Okey, baru kita selesaikan. 2A tambah 3/4B. Salah Marsha. Okey. AT ialah 3B. Betul, AT ialah 3B. Jadi, jalan kerja mesti macam ni. Mesti nampak apa yang kita buat. Okey. Okey, clear. Untuk soalan ni clear. Kita ada satu je lagi soalan terakhir sebelum kita end up kita punya live. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Clear soalan 7? Kita upgrade sikit soalannya. Last. Okey. Alright. Okey, pergi soalan 8. Alright. E is the midpoint of BC and FD equal to 3AF. Find ED and EF. Okay. So sekarang nak cari ED.
ED. Nak panah ke bawah, E pergi D. Jadi kita gunakan EC. Apa dia? Okey, kita tengok soalan jap. Alia. 3/4 dalam 4 ialah 3. Betul lah tadi. Sekejap interrupt sekejap. Okey. 3/4 dalam 4 dapat 3. Okey Alia. Kan ni 3/4 dalam 4 dapat 3. Okey Okey, balik semula. Jadi ini EC plus CD. Okey, siapa yang jawab EC plus CD mula-mula? Hilang pula. Aisyah Nabila. Okey, EC plus CD. Okey, yang lain-lain pun dapat juga EC. Betul-betul. Okey. Jadi ED tu ialah EC plus CD. Jadi A, jangan lupa tulis dia punya triangle law. ED ialah EC plus CD. Jadi EC tu berapa? 2B tolak A. EC ni sebab E adalah midpoint, jadi ni 2B, ini pun 2B. Okay, so 2B to B. Ke bawah sini, ini ke atas A, ke bawah minus A. Okay. 2B tolak A. Intan yang jawab dulu kan? Okey. Yang lain A plus B, A plus B. Tak boleh. 2B minus A. Kenapa tolak? Sebab kalau A naik atas, yang ni kan dia turun. So, dia negatif A lah. Negatif vektor. Bertentangan. Betul, betul. Direction ke bawah, yes. Negatif, okey. Okey. Sekarang ni nak cari EF. Macam mana dapatkan EF? Okey, nak cari EF. Alright. EF. Okey. EF kat sini. Ni kita guna merah pula lah. EF ke bawah. Okey. EF. Jadi, macam mana nak selesaikan EF? ED plus DF. Satu kelas 25 orang. Okey tu. ED plus DF. Siapa yang mula cakap ni tadi? ED plus DF. Alia. Wah. Advance Alia. 4B tambah. Oh, Intan terus bagi jawapan. Salah Intan jawapannya. Okey. EF. EF kat sini. ED tambah DF. Okey. Betul tu. Yang tu betul. ED. Masya huruf kecil. ED tambah D F. Okey. Masya huruf kecil mana Masya? Betul. Masya pakai huruf kecil. Tak boleh. Kena pakai huruf besar. Negatif A tolak B. Negatif A tolak B. Betul ke? Agak-agaknya?
5B tolak A. Kali setting sikit. Okey, tak apa. Tak apa. Kita tengok siapa yang betul. Okey, kalau ED kan dah dapat dekat sini. So, ambil jawapan ni masuk. Jadi, 2B minus A. Okey, settle untuk ED. DF kat sini. Okay, DF ni berapa? DF tak tahu. Okay, DF tak tahu. Perasan tak? Ingat tak lagi yang kat atas dia bagi statement ni? FD ialah 3AF. Okay. FD. Dia bagi FD. Kita nak cari DF. So, kalau FD ini adalah 3 kali daripada AF. Okay. So, sini 3 times, yang ini 1. FD 3 times dari AF. Jadi, ni 3, ni 1. Jadi, kalau kita nak DF itu ialah 3/4 DA. Okay, 3/4 DA. DA berapa? DA sama dengan panjang BC, tapi opposite direction. B ke C, tapi yang kita nak D ke A, opposite direction. Jadi, yang depan tak ada masalah. Yang belakang, DA tu akan jadi negative 4B. Okay. So, 2B minus A minus 3B. So, kita akan dapat negative A minus B. Okay. So, tadi jawapan Anissa tu betul. Okay. So, ni soalan yang terakhir ni.